yang sangat populer. Balap karung ialah salah satu permainan tradisional yang sangat digemari di Indonesia. Ia biasanya dimainkan semasa hari kemerdekaan dan berbagai acara masyarakat. Permainan ini menggunakan karung guni dan mengetengahkan semangat keberanian, kerjasama, serta kegembiraan dalam komuniti. Bagaimana permainan bermula? Sebelum permainan bermula, peserta berkumpul di kawasan lapang seperti padang atau halaman sekolah. Garisan mula dan penamat akan ditanda. Setiap peserta diberikan karung guni dan berbaris di belakang garisan mula. Pengadil akan memberi arahan keselamatan dan apabila isyarat sedia siap mula diberi, perlombaan akan bermula. Cara bermain. Untuk bermain, peserta memasukkan kaki ke dalam karung dan bergerak dengan cara melompat. Mereka tidak dibenarkan berlari atau mengeluarkan kaki dari karung. Jika jatuh, mereka boleh bangun dan sambung semula. Pemenang ditentukan berdasarkan siapa yang tiba dahulu di garisan penamat. Secara keseluruhannya, balap karung bukan sahaja permainan yang menyeronokkan, tetapi juga mengeratkan hubungan masyarakat. Ia merupakan warisan budaya yang patut kita pelihara supaya dapat terus dinikmati oleh generasi yang akan datang. Sekian pembentangan saya, terima kasih sudah mendengar dan beri perhatian. Salam sejahtera, nama saya Elaine dan pada hari ini saya akan membentangkan salah satu permainan tradisional dari Indonesia, yaitu bentengan. Bentengan ialah permainan tradisional yang populer dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Permainan ini biasanya dimainkan di kawasan lapang seperti kampung atau sekolah. Dua kumpulan akan coba menyentuh benteng lawan, dan permainan ini memerlukan kelajuan, strategi, dan kerjasama pasukan. Bentengan merupakan permainan rakyat yang dimainkan di banyak kawasan di Indonesia. Permainan ini tidak berasal daripada satu daerah tertentu kerana ia tersebar luas sejak zaman dahulu. Nama bentengan diambil daripada perkataan benteng yang bermaksud kubu atau tempat perlindungan. Permainan bentengan dimulakan dengan membahagikan pemain kepada dua kumpulan. Setiap kumpulan biasanya mempunyai 4 hingga 6 orang pemain. Kemudian, mereka akan memilih satu objek sebagai benteng dan merancang strategi masing-masing. Permainan akan bermula apabila seseorang memberi isyarat dengan berkata mulai. Dalam permainan bentengan, pemain boleh memilih untuk menyerang atau bertahan. Pemain akan ditangkap jika disentuh semasa berada di kawasan lawan. Mereka yang ditangkap perlu berada di kawasan penjara, tetapi rakan sepasukan boleh membebaskan mereka dengan menyentuh tangan. Pasukan akan menang apabila salah seorang pemain berjaya menyentuh benteng lawan tanpa ditangkap. Permainan bentengan mempunyai beberapa nilai dan kepentingan. Antaranya ialah melatih kerjasama antara ahli pasukan serta meningkatkan kelincahan dan kecergasan pemain. Permainan ini juga membantu mengembangkan strategi, membuat keputusan dengan cepat, dan memupuk semangat berpasukan. Secara keseluruhan, bentengan merupakan permainan tradisional yang perlu dipertahankan kerana mengandung nilai pendidikan dan memperkukuh budaya Indonesia, khususnya nilai persatuan. Sekian dari saya, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Utada Hikaru Tejokusumo, nomor ID saya 100247484. Hari ini saya akan membentangkan mengenai permainan tradisional yang bernama kotak pos, satu permainan yang biasa dimainkan oleh kanak-kanak di Indonesia. Lalu, apakah yang dimaksudkan dengan kotak pos? Kotak pos ialah permainan yang fokus pada penyampaian message secara berantai, ia ringkas, tidak perlukan peralatan, dan sangat digemari oleh kanak-kanak. Kotak pos asal-usulnya tidak dicatat dengan jelas, tetapi dipercaya berkembang sejak zaman kolonial Belanda sebagai cara untuk meniru sistem penghantaran surat pada masa itu.
Untuk cara bermain kotak pos, pemain akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan akan berdiri berbaris. Guru atau ketua permainan akan memberikan satu message kepada pemain pertama. Message itu perlu disampaikan secara berantai dari seorang pemain kepada pemain seterusnya, tanpa mengubah makna. Pemain terakhir dalam barisan kemudian akan menyampaikan message itu kepada guru semula. Kumpulan yang dapat menyampaikan message dengan paling cepat dan paling tepat akan dikira sebagai pemenang. Permainan kotak pos mempunyai beberapa variasi bergantung kepada kreativitas sekolah atau kumpulan. Antaranya ialah versi message berbisik, di mana pemain menyampaikan message dengan suara perlahan seperti permainan telepon rosak. Terdapat juga variasi yang memerlukan pemain berlari ke permainan seterusnya sambil menyampaikan message. Selain itu, ada sekolah yang menggunakan kad atau kertas bergambar untuk menjadikan permainan lebih menarik. Setiap variasi tetap mengekalkan konsep utama, yaitu menyampaikan message secara tepat dan berantai. Manfaat utama permainan ini ialah melatih komunikasi, kerjasama, dan kecakapan mengingati serta menyampaikan maklumat. Walaupun permainan ini sederhana, ia membawa nilai yang besar seperti gotong royong dan kejujuran. Kesimpulannya, kotak pos bukan saja menyeronokkan, tetapi juga mendidik dan membentuk nilai positif dalam diri kanak-kanak. Sekian sahaja daripada saya, terima kasih. Selamat sejahtera, hari ini saya ingin membentangkan secara ringkas tentang permainan tradisional Indonesia yang dikenali sebagai Bakiak. Bakiak berasal dari Sumatera Barat dan sering dimainkan semasa acara kemasyarakatan, festival budaya, dan sukan rakyat. Ia juga dikenali sebagai terompah panjang kerana menggunakan papan kayu panjang dengan beberapa tali untuk kaki. Permainan ini sangat bermakna kerana ia melatih kerjasama, keseimbangan dan komunikasi antara ahli kumpulan. Dalam masyarakat Minangkabau, Bakiak dianggap simbol kebersamaan kerana semua pemain mesti bergerak serentak untuk berjaya. Cara memulakan permainan ini sangat mudah. Setiap kumpulan biasanya terdiri daripada 3 hingga 5 orang. Mereka akan berdiri di atas papan Bakiak dan memasukkan kaki ke dalam tali. Apabila whistle dibunyikan, barulah permainan bermula. Untuk bermain, semua ahli perlu melangkah secara seragam. Selalunya ada seorang ketua langkah yang memberi arahan seperti kiri kanan supaya kumpulan tidak hilang seimbang. Jika kumpulan jatuh, mereka kehilangan masa. Kumpulan yang paling seragam dan tiba dahulu di garisan penamat akan menang. Kesimpulannya, Bakiak bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga syarat dengan nilai murni seperti kerjasama dan kesatuan. Itulah yang menjadikannya permainan tradisional yang masih popular sehingga hari ini. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Brandon Boyd. Kali ini saya akan menerangkan tentang permainan engklek. Engklek dipercaya berasal dari zaman penjajahan Belanda, karena namanya dikaitkan dengan perkataan Belanda, hinkelen yang bermaksud melompat dengan sebelah kaki. Walaupun begitu, masyarakat tempatan telah mengubah sesuai permainan ini mengikuti budaya Nusantara sehingga menjadi warisan yang dikenali hingga hari ini. Cara bermain. Untuk memulakan permainan, gelanggang engklek dilukis di atas tanah menggunakan kapo, arang atau kayu. Biasanya terdapat 6 hingga 9 kotak yang disusun dalam bentuk tertentu dan setiap kotak diberi nombor. Pemain juga memerlukan sebuah batu kecil. Giliran pemain boleh ditentukan melalui pempimpa atau undian ringkas. Cara bermainnya mudah namun mencoba. Pemain perlu melemparkan batu tepat ke dalam kotak bernombor 1 tanpa menyentuh garisan. Kemudian mereka melompat dengan sebelah kaki melalui setiap kotak, kecuali kotak yang mengandungi batu. Setelah tiba di kotak terakhir, pemain perlu berpusing dan kembali semula. Dalam perjalanan pulang, mereka perlu berhenti di hadapan kotak yang berisi batu dan mengambilnya tanpa hilang keseimbangan. Jika berjaya, mereka meneruskan pusingan ke kotak seterusnya. Secara keseluruhan, engklek bukan sahaja menghiburkan, tetapi juga melatih ketangkasan, tumpuan serta semangat kerjasama. Ia merupakan warisan budaya yang patut terus dipelihara dan diamankan oleh generasi muda. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Maitreya Dagna dan sekarang saya akan menerangkan permainan tradisional Indonesia
bernama Gobak Sodor. Gobak Sodor ialah sebuah permainan tradisional Indonesia yang sangat populer di kalangan kanak-kanak, terutama di kawasan Jawa. Permainan ini dikenali juga sebagai galasin di sesetengah wilayah. Gobak Sodor dimainkan secara berkumpulan di kawasan lapang seperti padang sekolah, halaman rumah, atau tanah lapang di kampung. Permainan biasanya dimulakan dengan melukis petak besar di atas tanah, yang kemudian dibahagikan kepada beberapa lorong mendatar dan menegak menggunakan kapur atau batang kayu. 2 pasukan dibentuk. Setiap satu terdiri daripada 4 hingga 6 orang. Satu pasukan akan menjadi pasukan penjaga, manakala satu pasukan lagi menjadi pasukan penyerang. Objektif pasukan penyerang ialah melintasi semua lorong di dalam petak permainan dan kembali ke titik permulaan tanpa disentuh oleh penjaga. Pasukan penjaga pula bertugas menghalang mereka dengan menjaga garisan yang telah ditetapkan. Penjaga hanya boleh bergerak sepanjang garis mendatar atau menegak yang ditugaskan. Sekiranya seorang penyerang disentuh, giliran pasukan akan tamat serta-merta dan peranan pasukan akan bertukar. Itu sahaja dari saya, terima kasih. 麻将四川 hari ini saya ingin berkongsi tentang permainan mahjong Sichuan yang sangat populer. Permainan ini menggunakan cara 244 keeping jubing, termasuk 3 sut utama anjing, naga dan kuda. Tujuannya mudah, membentuk 4 set dan 1 pasangan untuk mainan dagang. Yang uniknya di sini tidak makan jubing, hanya 1 pasangan dan gabung. Jika ada 2 jubing yang sama, tunggu pemain lain melakukannya dan letakkan 1 jubing ada.